So, petang ni saya nak share sikit bagaimana cara untuk memilih. Ni ilmu untuk memilih. So, saya ada satu sedikit slide yang saya sediakan. Okay, dia punya slide ni tajuk dia panduan memilih juru gambar. Ini video yang kita dah buat lah. Ya, feeling tu yang penting. Yes. Now I promise you forever. Dia satu video teaser lah. Okay, teaser. Mana nak pergi ni? Okay, so kekok lagi guna PowerPoint, tak biasa. So guideline ni kita ready untuk customer yang bakal menjadi raja sehari, dan dia orang sebenarnya dia banyak confused sebab nak pilih tu masalah dah. Nak pilih tu dah lah, pilih bekas nak pilih pasangan tu dia punya, yelah nak pilih untuk semua hidup kan. Dia punya pasangan hidup pun suka dan banyak kriteria yang dia ambil kisah. Jadi ini adalah guideline to choose a photographer. Abang nak buat tiga je key dia, iaitu satu price, kedua quality of service, dan ketiga quality of photo. Ada tiga je. So tiga ni seharapnya boleh menjadi guideline lah. Kita ada slide ni panjang lebar, so kita tengok satu persatu lah. Okay, mula-mula sekali apa yang perlu you all setkan adalah dia punya budget. Okay, pocket sendiri berapa yang ada. Kadang-kadang bagi orang yang ada duit, bagi dia satu package tu murah. Mungkin package yang sama dilihat oleh orang lain yang kekurangan sikit budget dia rasa mahal. Benda tu mahal ke murah adalah subjektif. Dalam kategori kita ni lah, dia tak sama. Feel tu tak sama. So apa yang boleh kita setkan untuk budget ni adalah reasonable price. Balik lidah sikit nak sebut. Apa benda ni? Nanti kita kupas dan untuk slide yang seterusnya. Kemudian yang kedua adalah kompetitif. Harga yang berdaya saing lah. Dan ketiga, affordable price. So benar ada sedia detail dia. Okay, kalau rasa video ni tak berguna, tak apa. Just share, mungkin ada kegunaan untuk orang lain yang orang kata sedang mencari dan dalam dilema. Okay, reasonable price. Yes. Apa benda ni? Iaitu harga yang munasabah berdasarkan harga pasaran semasa. Orang kata buat kerja tu, orang kata padan lah dengan dia punya bayaran. Jangan kadang-kadang kita sekarang ni takut pada scammer dan juga takut pada fotografer yang tidak ada kualiti kerja dia. Okay, kita takut dia bagi harga murah dan kualiti kerja dia pun entah apa-apa lah. Tapi kalau dia bagi murah, servis dia bagus, TikTok, itu lain. Itu alhamdulillah, itu rezeki you all. Yang kita takutnya adalah macam scammer lah kan. Scammer bagi murah-murah, contoh jual iPhone harga 1,400. Pasaran dia 6,000, 5,000. Dia jadi macam
macam tak logik. Tapi inilah peluang. So yang tamat ni biasa selalu kena lah. Tu yang kita minta, orang kata hati-hatilah dengan benda-benda macam ni. So yang seterusnya kita ada competitive price, itu harga yang berdaya saing. Ini harga style cerita orang marketing lah pula ni kan. So kita sebagai customer, apa-apa barang pun yang kita nak pilih, kita mesti tengok suatu harga tu dia tak lari jauh daripada pasaran. Okay, sebab apa? Sebab kita percaya pada pasaran yang ada sekarang ni, dia orang setkan harga tu ada sebab, ada reason dia. Okay, mungkin pada harga saya tak nak mention berapa nilai dia, tapi kita cerita umum lah satu barang tu. Okay, pada kedai ni dia beza 10 sen, kedai ni beza 20 sen. So dia berdaya saing antara mereka, ada lebih sikit dia. Tu sebab dia. Kadang-kadang yang ni nak untung lebih, so dia up sikit. Kos dia sama. Mungkin satu lagi kedai ni kos dia rendah, sebab tu dia boleh setkan rendah, tapi tak banyak, sikit je perbezaan. Itu dipanggil competitive price. So kita pun nak pilih agak, orang kata sukar, sebab benda tu sikit-sikit je beza. Kalau untung lebih sikit, lebih kurang macam tu je. So benda macam ni lah yang kita nak tengok. Jangan terlalu beza jauh sangat. Servis sama je, akad nikah, sanding, outdoor. Okay, harga saya tak nak mention. Pada sesi kali talk pada petang ini, saya tak nak mention berapa harga amount tu. Saya cuma nak bagi guideline untuk kita memilih. Dan mungkin boleh menjadi satu guideline umum, general, untuk memilih perkara-perkara yang lain. So, satu yang ketiga lagi adalah affordable price. Apa benda ni? Iaitu benda yang mampu milik. Macam kita nak beli rumah lah contoh kan. Rumah mampu milik. Rumah tak mampu milik. Tak ada pula dia iklankan macam tu. Semua dia kata mampu milik. Mampu milik di sini adalah dari segi pasaran tu, semua orang kata pada orang yang berkelayakan harga tersebut dia rasa boleh dimiliki. Dia orang kata munasabah untuk dimiliki. Bukan terlalu tinggi sangat range tahap orang kata dewa-dewa tu. Bukan. Ini macam rakyat marhain punya harga lah. Yang tu yang kita nak beritahu, affordable price. Okay. Seterusnya, apa benda yang kita boleh sharekan pada petang ni sebelum maghrib? Satu lagi. Sebenarnya ada banyak tip-tip dekat sini. Cuma kita share perkara yang penting lah. Okay, yang seterusnya adalah fotografer tu ada tim ke tak ada tim. Dia tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia ada tim ke tak ada tim. Tapi dia ada pro and cons di situ yang kita boleh bincangkan. Macam fotografer tu dia stand alone. Freelancer, dia tak ada tim. Dia sendiri-sendiri. Bagus juga, mungkin dia boleh bagi harga lebih rendah daripada pasaran sebab dia tak ada melibatkan kos untuk dia sewa tu. Sewa ni bayar pekerja, dia tak ada. Mungkin satu company tu dia perlukan dia ada kos tetap dia yang dia perlu bayar staff dia perlu sustain untuk next sekitar hidup perniagaan dia untuk jadi modal. So that's why dia perlu tanggung sewa kedai, sewa studio, bayar pekerja, bayar tu bayar ni. So kita boleh lihat di situ kenapa kos dia berada di situ. Tetapi ada perkara yang orang kata bagusnya untuk tim ataupun company ni adalah dia punya, contohlah fotografer tu ada problem. Dia ada backup team tak? Dia ada backup team. So, kita ni pun tak boleh nak jamin bahawa kita ni akan hidup selama-lamanya ataupun kita akan senang selama-lamanya. Tetapi kontrak kita dengan customer tu tetap ada. Sehinggalah selesai kerja tu barulah habis kontrak tersebut. So, ramai yang ambil risiko. Terpulang pada masing-masing nak ambil risiko sendiri yang tanggung. Tapi kita beritahu pro and cons antara loan, Blue Ranger dengan yang ada company. Yang ada company, yang ada staff ramai. So, yang ni boleh backup. Company ni confirm dia akan bertanggungjawab terhadap kontrak yang telah dimeterai untuk laksanakan tanggungjawab dia. Dia tak kira lah, dia akan hantarlah fotografer mana, kru mana untuk selesaikan kerja dia. Tapi kalau yang stand alone ni biasa akan berlaku macam ni. Dia akan minta tolong kawan-kawan. Tu kalau dia sempat. Kalau dia tak sempat, memang pada hari kejadian. Benda yang tragis. Saya nak cerita memang berlaku, iaitu tak ada fotografer pada majlis anda. Itu amat-amat mendukacitakan dan akan memburukkan nama dalam industri fotografi negara. Okey, apa lagi?
service type. Type of service. Dia ni kita cerita dalam konteks Malaysia lah. Itu dia ada yang common iaitu shoot saja, shoot and burn. Yang biasanya kita menggunakan term shoot and burn. Saya shoot and burn tu sebenarnya dia rentetan daripada dulu kala lah. Sebab kita sebelum ada pen drive kita bagi CD. So CD tu kena burn. Lepas shoot kita masuk ke dalam PC untuk burnkan CD tu. So CD tu kita akan bagi return kepada customer. So kita panggil shoot and burn tu. So sekarang ni dah tak ada lah, benda teknologi tu dah tertinggal, kita tak guna. Sama ada yang kita transfer kepada customer melalui pen drive atau copy tersebut, ataupun sekarang ni teknologi yang dah berkembang, pen drive pun kita dah kurang dah guna, lebih senang untuk kita shareable dengan customer, dan juga customer boleh spread out lebih cepat menggunakan cloud storage. Cloud storage ni senang aja sebenarnya. Satu account yang dia berada di atas awan dekat internet, satu infrastruktur untuk menyimpan file-file tersebut. So kita boleh access yang glamour lah kan, yang saya cerita Dropbox, Google Drive. Microsoft pun ada juga. So macam-macam cara kita contact melalui email, dan juga kita akan dapat melalui satu link yang akan diberikan kepada customer. Ini yang latest teknologi lah kita guna yang tu. So bagaimana gambar tu selamat, kita selamat, insya-Allah selamat, selagi tak delete. Selagi tak delete. Okey, kalau terdelete pun boleh contact balik. Biasanya dia akan bagi tempoh masa untuk kita customer download. Okey, kadang-kadang mengambil masa jugalah untuk download sebab size file yang besar. Tapi biasa kalau shoot saja ni dia memang dia akan bagi macam tu, dan size file tu kecil tau sebenarnya. Sebab apa? Nak mudahkan dia transfer rate tu laju untuk ke cloud storage. Saya akan bincangkan detail sedikit berkenaan dengan shoot sahaja ni. Okay. Dan satu lagi adalah shoot with album package. So with album package ni, okay, kita akan pergi tengok satu-satu supaya you all memahami apa benda ni. Satu lagi, shoot only ya. We get only soft copy. Itu terma yang kebiasaan yang generally lah, yang bukan terpencil lah. Maknanya orang kata kebiasaannya lah macam tu. So kita akan bagi soft copy je. Kita bagi soft copy je. And then tak ada editing. So kalau ada editing, orang kata itu adalah free gift lah. Mungkin 10 keping gambar ke, ataupun kalau semua saya tak pasti. Itu terpulang pada fotografer lah, dia sudi ke tak sudi, dia buat kerja lebih. Tapi biasa tema dia adalah shoot only ni, dia tak edit. Itulah yang sebenar lah yang diamalkan di Malaysia kita ni. Kemudian copy via pendrive ataupun storage ataupun cloud direct transfer to handphone ataupun apa-apalah. Itu cara dia. Dan yang ni ramai yang tersilap. Sebenarnya kalau shoot tanpa edit ini memerlukan seorang fotografer yang sangat berpengalaman dan juga ada skill yang tinggi. Kenapa? Dia tak boleh dilakukan kesilapan. Semasa shoot tu, gambar tu mesti confirm dah jadi. Sebab dia tak akan edit. So, salah je pula. Acceptable. Boleh lah. Janji saya tahu apa maksud dia. So, kalau newbies, kita upah shoot saja. Saya bukan tak confident dengan newbies. Tapi sebab ni tak ada proses editing, so, melainkanlah newbies tu bagi servis tambahan iaitu boleh edit. So terpulang pada dia lah. So cuma kita nak beritahu, kalau tak edit, risikonya kemungkinan gambar tu gelap, out of focus, itu. So that's why better ambil yang profesional lah, yang telah berkemahiran. Apa benda pun kita nak yang terbaik, kita nak doktor pakar, kita nak engineer yang pakar, kita nak yang terbaik untuk hari kita kan. So yang ni pun sama juga. Okay, bagi orang yang tak tahu, shoot saja tanpa edit berisiko besar pada kita. Okay, minta edit mungkin dia ada charge lebih lah sikit. Terpulang pada yang tu saya cerita untuk yang general lah, general info.
So untuk yang expert tu dia akan pastikan 10% mistake acceptable lah, boleh diterima. Kalau yang mungkin dia nak test dulu, kadang gelap kadang cerah, dia akan adjust. Okay, yang seterusnya photo format. Photo format ni viewable on mobile device. Maksud dia apa? Dia akan setkan gambar tu sesuai untuk paparan mobile device sahaja. Handphone, bukan mobile device juga, pada screen. Okay, paparan screen sahaja. So kalau you nak print setakat 4 art tu boleh. Tapi kalau nak yang besar, memerlukan resolution size file yang lebih besar. So kadang-kadang fotografer dia akan setkan terus hanya sesuai untuk paparan screen sahaja. So you tak boleh nak complain. Memang itulah, sebab itulah dia murah. Shoot sahaja ni dia dah setkan. Kalau you nak print size yang besar, lebih daripada 4 art, dapat you print dah akan pecah. So you kena bayar lebih sikit. Ataupun kalau fotografer tu kata okey, dia boleh tolong, so itu adalah you punya rezeki. Cuma kita nak beritahu dia akan bagi size file yang sesuai untuk screen sahaja. So tak ada orang ni. Okey, tak apa, kita teruskan saja sebab saya nak rekod dan masukkan dalam YouTube. Okey, satu lagi, you get suitable resolution. Okey, saya dah beritahu. And then price is cheaper. Yes, kalau you nak budget, inilah option yang ada untuk kita ambil, untuk kita langgan. So dia lebih murah daripada yang lain sebab dia tak melibatkan cost editing, tidak melibatkan masa fotografer tu buat package album semua, nak kena datang balik, so tak ada. So fotografer tu shoot hari tu dan terus siap. Terus dia bagi hari tu juga, ataupun dia bawa balik, dia transfer, dia masuk ke dalam Google ataupun Dropbox untuk transfer kepada customer. So kita pergi yang detail sikit. Okay, ini sikit gambar cantik awet ni. Okay. So konsep dia shoot and copy ni adalah kita bayar servis dia mengikut event lah. So kalau akad nikah satu charge, sanding satu charge, outdoor satu charge. So kita akan macam tu, dia tak ada package lah. So without editing, tetapi dianya sangat pantas, so kita boleh dapat terus. So kalau anda boleh edit sendiri, zaman sekarang ni semua orang dah boleh guna handphone punya app, dia boleh edit. So itu lagi bagus lah, you boleh buat sendiri. Okay, kita pergi yang seterusnya. No album type. Yang ni hari ni sebenarnya kita nak educate berkenaan dengan album. So kadang-kadang orang tak tahu apa album yang ada available untuk kita langgan. So commonly ada tiga jenis sticky album ni, yang zaman dahulu kala masih lagi ada pada hari ni, masih lagi ada, dan memang kita boleh beli je album ni dia berbentuk nanti saya tunjuk. Ada satu lagi adalah custom album, premium sikit, dan juga portable album. Okey, ni saya ambil daripada lupa dah ambil daripada mana ni. Kena mention nama dia sebab kita copy. Sebab saya dah lama tak buat sticky album ni, dah 10 tahun lepas dah. Daripada Facebook Yad Azman Africa Wedding Planner. Kita mention nama dia. So siapa yang kenal boleh tag lah. Saya tak kenal, bukan friend, saya just dalam web tadi. Oh yo, besarnya. Nak kecilkan macam mana ni. Okay, ni sumber saya. Boleh tengoklah nanti ya. Terima kasihlah ada share. So kita boleh ambil sebab dia dah share dalam internet. Cuma kita mention je lah. Tapi gambar ni pun bukan untuk jual Kita just nak share. Oh, mana ni? My god. Tak berapa reti sangat guna PowerPoint ni. Okay, boleh lah. So, ni lah bentuk dia. You tulis je dekat internet tu, sticky album. Sticky album, so you akan jumpa lah. So, nak kenal sticky album ni, dia ada dua jenis. Satu yang tak ada cover tu general je, dia tulis wedding album gitu je. Yang satu lagi yang kita boleh letak cover.
Okey, yang macam ni ada cover dia print khas lah ni. Okey. So yang ni dia print khas. Okey. Dalam ni dia ada plastik tau. Plastik nipis je. So kalau kita gambar tu kita kena cuci dulu kat kedai gambar. Cuci dulu dan biasa saiz 4 art, 5 art, 8 art dan tak lebih daripada 8 RW lah. 8 kali 12 biasa tak lebih sebab saiz album tu yang boleh dibeli je dekat DIY pun ada, dekat kedai-kedai RM2 pun ada jual, dekat supermarket pun ada jual. So kadang-kadang album ni saya pun buat juga untuk family kan. Okay, kita cuci dulu but the cost dia rendah. Okay, cuma sekarang ni saya tak pasti berapakah harga cuci untuk gambar 4 art. Biasa dulu kalau saya dapat 30 sen, mungkin sekarang dah 50 sen ke 60 sen, saya tak pastilah. Sebab dah lama sangat tak print. Tak print gambar 4 art ni. Okay, so yang ni lah cerita dia, kita kena cetak dulu, cuci dulu, lepas tu kita akan tampal. Kemudian plastik tu dia dah ada. So boleh letak aja. Macam tu. Okay, ini satu adalah custom album. Yang jenis yang kedua saya nak cerita di sini. Boleh play tak? Ini custom album. Custom album yang saya dah digitalkan lah. So custom album kita pergi tengok detail. Ini package dia. Biasanya lah package dia memang macam ni lah. Ada satu frame besar dan custom album. So apa beza custom album ni? Custom album ni dia beza dia adalah satu dia boleh dia kertas dia keras dan dia dicetak pada kertas tersebut. Dia bukan tampal-tampal. Dia print terus atas kertas tu dan kualiti sangat tinggi lah. So kita tengok ni tebal betul. Memang tebal. Setengah inci agaknya. Dan dia berat. Tapi berkualiti lah. Dan gambar tu dicetak terus pada kertas tersebut. Okay. So dia standard dia adalah 20 helai 20 helai muka surat. So dia boleh extend pergi pada 24 helai muka surat. Kita tengok lagi. Dan di luar dia tu kita boleh letak leather ataupun kristal kaca pun boleh letak. So kita boleh print juga gambar di luar. Tengok package. Tapi yang penting dia keras. Okay, dia keras. Dan maghrib belum lagi ya. Okay. So yang ni depan dia. Ini yang photobook ni. Ni pula adalah jenis photobook. Apa beza pula photobook dengan custom? Custom kulit keras dan 20 pages standard pages yang ada. Ini photobook dia standard dia 40. Photobook tu dia ada dua jenis pula. Yang jenis leaflet. Satu jenis lagi biasa. Leaflet tu dekat tengah dia ni just cutter, dia macam custom juga. Tetapi yang standard ni adalah photobook ni dia macam tu lah. Dia berkedut macam tu. Mana ni nak buang tadi ada. Okey, dah dapat lah. So dia berkedut macam tu. Dan muka surat dia 40. Minimum ada 40. So dapat banyak gambar lah berbanding custom. Dan yang ni dia kertas dia nipis, dia macam majalah. Okey. So seterusnya kita tengok lagi. Okey. Ini photobook lagi. Cuma photobook kan dia jadi harga dia mahal sikit. Tapi sekarang ni saya tengok tak jauh beza. Cuma mungkin mahal sebab kita kena edit lebih banyak gambar berbanding custom. Custom 20 pages je. Kalau photobook 40 pages. So sekali ganda kena edit gambar tu. So kalau bagi fotografer tu dia dikira lah harga untuk dia bekerja tu untuk edit gambar kan. So yang tu kita kena consider lah. Dia punya harga dia agak berbeza. Tengok ni. So biasanya photobook ni dan juga custom album tadi. Dia ada case dia. Dia ada case, dia ada bekas untuk kotak album tersebut. So dia lebih selamat, lebih cantik, lebih apa ni orang kata lebih proper lah
lebih end product dia lebih cantik. Dan dekat depan dia ni nampak dia boleh buat hot stamp. Kalau sticky tadi tak boleh. Dia boleh buat hot stamp, dia boleh buat signature kita sendiri. Memang cantik lah. Ini photobook. Muka surat yang tadi. Okey. Saya memang suka sangatlah photobook dia, macam gambar-gambar yang kita cuci kat kedai tu, tetapi skeping kan, tapi ini dalam bentuk album. So dia kertas yang berkualiti tinggi, biasa guna glossy paper ataupun matte paper pun ada. Ni dia punya case dia lah. Okay. Kebanyakan ada package untuk kotak dia, kotak album. Mungkin ada orang offer untuk briefcase, ada juga kotak album. Terpulang lah, tapi janji album tu ada secure bekas yang boleh orang kata simpan album kita dalam jangka masa yang panjang. So kita bukan nak tengok tahun ni, tahun depan je. Kita nak tengok album tu masih lagi kekal sehingga anak cucu. Ini adalah bezanya kalau shoot saja hari ni, esok lusa, mungkin tahun ni, tahun depan, paling lama pun kita ingat lagi gambar tu ada kat mana. Tetapi kalau ada album ada, kita boleh simpan lama. Yang masalah soft copy saja ni dia akan hilang. Banyaklah isu yang berlaku. Lalu sekali minta fotografer balik, mana gambar tu? Kadang-kadang fotografer hard disk dia pun dah kena format apa semua, dah hilang. Habis gitu je. So kalau ada album, you boleh simpan. Tak kira lah album jenis apa, janji ada printed, kita boleh pegang physically, bukan digital. Okay, ini pula adalah frame. Frame ada banyak jenis. So sekarang ni macam-macam bentuk frame kita boleh buat. Okay, fotografer pun dah pandai, dia boleh pilih yang mana yang terbaik untuk pada harga dia, dan orang kata boleh ditampal lah, tak malu lah tampal dekat dinding ni kan, bukan dekat atas shilling tapi kat dinding atau letak atas meja. So dia boleh letak situ. Ni frame-frame. Sekarang ada 3D, ada 2 layer, 3 layer, 4 layer, yang datuk-datuk punya tu pun banyak. So quality. Okay, quality of service. So how to know, bagaimana kita nak tahu quality service fotografer tersebut? Saya ada buat kartun ni. Pening kepala lah nak pilih fotografer yang terbaik untuk majlis saya. Sebenarnya semua yang terbaik, cuma apa yang terbaik di hati anda. Tu yang sebenarnya, yang ceritanya. Saya dah banyak buat survey, last kali dah tak tahu mana yang pilih. Yes, ini sentiasa menjadi dilema di kalangan bakal pengantin dan juga yang suka sangat, bukan suka sangat, memang kita kena survey, wajib survey sebab kita nak tahu marketnya macam mana dan apa pilihan yang kita ada dalam pasaran supaya kita buat pilihan yang terbaik. Cuma masalahnya bila dah terlalu banyak, mungkin 10, 15 ke 20, tak tahulah. Tapi sebab bila kita survey banyak-banyak, bila kita tidak ada stand, dia akan jadi makin confused, makin memeningkan kita, dan last sekali kita akan pilih yang the worst. Kita tak naklah macam tu. So kita mesti ada satu stand kita, standard kita, harganya berapa kita nak, macam mana kita nak. So mesti ada fotografer yang akan dapat kita cari. Ni Ben Nas akan tolong. Tu dah nampak. Tu dah nampak takut tu. Saja yang ini kartun yang kita buat. Ya betul juga. Macam mana, macam ni, kita mula-mula tengok berapa bajet kita dulu. Itu the most important is how many much you have, berapa banyak poket anda ada. Kalau ada 2, 3, 4 poket, okey. Kalau ada 1 poket, okey. Macam okey juga, tapi macam mana cara kita nak buat? Okey. Sakit telinga, sekejap. Pakai benda ni dia ketat. Sakit telinga. Saya kalau boleh nak mereka cover majlis penting saya, nak buat kenangan. Memang semua macam tu. Semua orang nak macam tu. Okay, tak ada orang tak nak. Okay, saya nak fotografer duduk diam, duduk saja. Mana ada, tak ada. Dia dah bagi duit semua. Dia dah buat perjanjian. Takkanlah fotografer pergi duduk diam. Takkanlah fotografer tu kan. So, dan takkanlah fotografer macam tu. So, memang kita akan berusaha untuk dapatkan the best. Okay. Tapi bagaimana the best? Fotografer yang kita pilih selalunya sepadan dengan saiz majlis kita. Yes, majlis jenis S ke, L ke, XL ke, double SL ke, triple SL ke.
You kena pandai ukur. Biasanya kalau tak ada plumbing, harga lain. Ada plumbing, harga lain. Biasanya jenis buat dekat dewan, harga lain. Dekat hotel, macam lain. Yang berhari-hari, yang ada datuk kenamaan apa semua, bukan harga lain. Maknanya cara you sambut biar kena dengan fotografer yang you pilih, supaya fotografer yang orang kata sepadan. So kalau kita panggil fotografer yang tak ada pengalaman handle untuk majlis kita, mungkin akan menghadapi sedikit masalah. Mungkin lah, saya tak tahu, just bagi tahu secara theoretical, mungkin dia tak biasa, dia tak ter-advance one step ahead. So kena cari yang berpengalaman. So kalau setakat majlis biasa, kecil-kecilan, kesyukuran, okey, cukup, you boleh cari orang kata yang just dah pandai klip pun dah boleh. Tengok kualiti dan juga bajet sebenarnya. Apa lagi, balik semula kepada bajet yang kita ada. Nak memilih fotografer ni adalah seperti bermain dengan jongkit-jongkit. Yes, betul. Kalau kita ambil ni, dia ada gitu. Okay. So package harga rendah, apa yang kita akan dapat juga rendah. Dia sama aja dengan apa yang kita hadapi dekat pasaran kan. Kualiti, dari segi kualiti dan juga mungkin kuantiti. Tak boleh nak harap tinggi sangat. Lagi tinggi harga, servis yang akan dapat lagi banyak. Ataupun lagi banyak servis yang kita perlukan, dia akan lebih mahal lah harganya. Tu yang standard. Kalau you terjumpa pada harga rendah tapi servis kualiti, TikTok barang dapat pun banyak, itu you punya rezeki. Alhamdulillah. Jangan-jangan berlaku, tapi ada. Saya kata bukan tak ada, ada. So yang tu jangan-jangan berlaku. Tapi biasanya fotografer ni dah pandai sebab dia buat bisnes. So contohnya ambil package akad nikah, sanding, kemudian outdoor. So outdoor tu dia sebenarnya ada charge walaupun free of charge. Dan kalau kita kata nak tolak, so mungkin kalau kita ambil package tu, orang kata dia tak tolak harga tu sebab dia bagi FOC. Tu permainan juga. Mungkin satu lagi package dia kata ada outdoor, so dia tak nak outdoor. Dia akan dapat reduce harga. Macam tu lah, sebab dia ada pengiraan akad nikah berapa, sanding berapa, outdoor berapa. So dia ada pengiraan bagi setiap kali dia keluar bekerja mengikut event lah sebenarnya, ikut masa bekerja. So takkan dia nak kira berapa keping gambar ada kan. Satu kerja pula mencari, kena pula dua fotografer pergi, dua kamera. Seorang fotografer ada dua kamera, ada 4 kamera, nak kira semua RM1 satu keping gambar, mati dia tak akan kira macam tu. Itu bukan satu yang standard pengiraan harga fotografer. Biasa fotografer dia mengira mengikut waktu dia bekerja. Lagi lama dia bekerja, lagi tinggilah dia charge tu. Dan kita tak tolak juga, mungkin ada fotografer yang tak ambil kira berkenaan dengan tu, dia ambil sekali harung je. Okay, satu hari kerja dia bla 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 harga dia. So yang tu pun ada, sebab dianya tidak ada satu badan yang standard untuk mengawal harga mereka ini. So servis mereka pun mungkin variety. Cuma ini saya beritahu sebagai guideline, sebagai yang standard. Okay. So yelah, kita nak cari yang sebaik mungkin pada harga yang telah kita bayar. Macam mana nak pilih? Okay, ini soalan yang biasa kita dapat lah. Kita pilih berdasarkan the best price pada harga bajet kita. Kita bukan pilih yang murah, kita bukan pilih yang paling murah. Ini ramai yang buat kesilapan. Sepatutnya pilih yang paling reasonable price, yang paling logik, yang paling rasional, yang paling orang kata optimum pada kita. Okay, mungkin pada orang lain murah tu, saya ambil contoh figure, 1,000 bagi dia dah murah. Bagi orang lain 1,000 tu mahal. Dia tak sama benda perkataan murah dan juga mahal ini pada seseorang, bergantung pada latar belakang orang tu. Tengok orang tu kerja apa, tengok orang tu bisnes apa. Tak sama macam orang duduk saja tak ada kerja, RM50 pun dia rasa mahal. So dia tak sama perkataan mahal ataupun murah bagi seseorang. So cari yang munasabah, yang optimum, yang orang kata yang terbaik pada bajet kita sendiri. Tapi ada juga yang pakai kereta Ferrari, tak adalah. Biasanya yang rumah bertingkat-tingkat, kita biasa jumpa rumah yang orang kata agak besar, tapi dia memilih fotografer yang orang kata pada harga yang rendah. Okay, pada harga yang orang kata sesuai untuk pada dia, pada peringkat dia, sebab dia buat majlis simple.
Okay, ada juga macam tu. Rumah besar tapi dia buat majlis simple. Ada juga. So, kadar bayaran kita tak boleh nak tengok rumah dia macam mana, kereta apa dia pakai, tak. Kita hanya pilih, kita akan chargekan berdasarkan masa kita kena kerja, dia standard. Tapi tengok pada brand juga. Kalau fotografer tu brand dia adalah orang kata dah established, dah terkenal seluruh dunia, lain. Terkenal seluruh Malaysia, lain. Terkenal seluruh negeri, lain. Terkenal seluruh kampung dia, lain. Tidak terkenal mana-mana, lain. Harga dia tu ada untuk jenama dia, branding dia tu ada kesan pada harga dia sebenarnya. So fotografer ni ramai yang mencari, fotografer ni tak ramai yang cari tapi banyak menang. Fotografer ni tak pernah menang tapi harga dia murah, so ramai orang cari. So you deserve dapat apa yang you dah pilih. So you dah buat keputusan, yang tak menang tak apa, janji ada gambar. So you akan dapat janji ada gambar. So yang ni dia deserve untuk suatu yang orang kata dia nak tak malu nak tunjuk kepada orang sebelum tu. Dia tak nak ada masalah lepas tu. Gambar dia tak perlu dia pilih, so dia automatic, so dia ada free gift lagi dengan video ke apa semua. So orang macam ni dia pentingkan dia punya standard lah. Standard. So dia tak nak janji ada, dia nak kena betul-betul ada, betul-betul dia tak malu pada mertua dia ke, kawan-kawan ke, untuk dia publish, dia tunjuk. Kalau tak ni datang kepada fotografer balik, mungkin tanya pada fotografer lain, minta tolong edit balik, ataupun minta tolong shoot balik. Ini akan berlaku lah. So kita pergi yang seterusnya. Masa dah tak banyak ni, sikit lagi, 3 minit lagi. Apa stepnya? Mula-mula setkan bajet kita dulu. Nanti lepas tu survey, ubah size sedikit bajet itu mengikut kesesuaian package-package yang kita dah dapat. Satu lagi saya nak nasihatkan, pada masa you all orang kata masa survey tu, satu-satunya perniagaan yang suka untuk dibuat secara online, tempahan online, fotografer lah. Sebab dia tak boleh nak buat macam Shopee, bayar dulu kemudian datang. Sebab kita tak percaya kan, scammer tak datang majlis kita, nyaya susah. So biasanya urus niaga yang berlaku adalah kita kena mesej, telefon, tanya. Macam tu cara tempahan dia. Lepas tu barulah dia akan beralih kepada sistem elektronik yang untuk buat tempahan dan juga bayaran. Mula-mula deal tu memang kita kena telefon direct ataupun WhatsApp, tanya kepada fotografer tersebut. So cara tanya tu kadang-kadang mempengaruhi juga. Kadang-kadang fotografer ni dia punya ada harga tu dia boleh turun, ada harga tu dia tak boleh turun, dia boleh negotiate lah. Dia macam adjustable lah. So pandai you kecek, you boleh saja. Tak pandai, dapatlah harga tu, ataupun macam mana. So orang kata budi bahasa tu dan juga cara bercakap jelas, terang, sangat terpuji lah kalau sikap macam ni. Terus WhatsApp, saya nak fotografer pada tarikh ni, majlis ni available, harga berapa. Dia kata harga ni, okey dah, okey thank you, nanti kalau saya minat saya akan contact balik. Dah settle lah. Janganlah tidak, orang kata tidak membalas balik mesej yang telah fotografer bagi kan. So supaya kita wujudkan suasana yang baik lah, komunikasi yang baik. Itu adalah skill komunikasi kita jugalah. Tapi sebenarnya tak nak, tak apa. So kalau tak sudi boleh diam saja kan, dalam blog ke, tak apa. So tak ada masalah sebab kita dalam pasaran terbuka. Cuma orang kata adab-adab untuk kita berkomunikasi lah. Lepas tu survey buat senarai pendek fotografer yang dicari. Dapatkan 3 ataupun 5 cukup. Nanti pening kalau banyak sangat. So you buat shortlist. Buatkan shortlist supaya lepas tu you boleh bunding. Mula-mula you filter sendiri, tak payah bincang tu. You filter sendiri, kemudian dapat 3 ataupun 5, barulah you bincang dengan pasangan. Mungkin pasangan, you kena bincang juga dengan pasangan. Pasangan tu mungkin dia mencari juga ataupun macam mana. So you nak kena ada persefahaman lah pada peringkat mula ni. Kerjasama yang pertama untuk kita lihat pasangan kita adalah semasa dalam persiapan majlis perkahwinan. Masa itulah kita nampak dia macam mana. Dia boleh bertolak ansur ke, dia boleh orang kata fikir panjang ke, dia banyak kontak ke, dia bahasa yang digunakan tu macam mana dia approach orang. So masa tu sebenarnya banyak menguji kita. Okey, lepas tu compare mula-mula pada majlis yang mereka boleh cover untuk bajet kita. Masa compare ni hati-hati, kita kena tengok nama fotografer tu juga, dia ada reputasi elok atau tidak dengan apa service yang kita akan dapat.
item itu kena detail tengok macam elbow jenis apa, frame size berapa. So betul. So you jangan just simply compare. Okay, ini ada frame, tak ada frame. Ni ada frame, ni frame. So you nak kena tahu frame tu jenis kayu ke, plastik ke, size lah biasanya yang kita concern, size, dan juga jenis cetakan dia, jenis canvas ke, jenis printing kertas ke, jenis macam mana finishing dia, you nak kena tahu. Dan juga album type kan. Sekarang ni kita buat custom je, kebanyakannya custom. Dan juga mungkin ada juga fotografer yang buat sticky. So you nak kena betul-betul tahu dari segi bilangan muka surat, berapa dia punya size, dan juga jenis album. Okay, seterusnya buat 3 senarai keutamaan fotografer. Terus booking, jangan tunggu-tunggu. Masa fotografer yang package murah akan cepat full book. Yes, betul. Dia orang ni yang package murah ni, pada anggapan orang ramai rakyat marhain, dia akan cepat habis. Okay, dia akan cepat penuh. Dan juga fotografer yang bagus akan cepat sold out. Yes, betul. Yang mana reputasi yang bagus, macam pisang, macam kita kedai-kedai biasa yang makanan sedap apa semua, memang cepat akan habis lah. Jangan andaikan fotografer itu macam robot, macam kita beli barangan di Lazada atau Shopee. Yang ni yang saya beritahu tadi, mereka ni boleh dibawa berunding jika harga kita, dan bincangkan lagi, pasti akan pasti. So pastikan kita runding. So kalau tak nak, tak apa, just tanya je, jangan takut. Ni saya rasa kebanyakannya pada customer dia takut untuk bercakap lebih, berunding. See? You jangan risau, sebab you yang text kita, bukan kita yang text you. So confirm kita bukan scammer lah. Okey, satu lagi nak pesan, fotografer ni ada banyak booking temujanji. Takut dia terlupa. Dalam 2 minggu sebelum majlis, call atau mesej lah mereka sepatah dua kata. Takut dia terlupa, atau mereka berada dalam sebarang kesusahan. Contohnya sakit, kematian, kemalangan, apa itulah. So nak kena follow up balik. Okey, kita kena checklist, sebab kita tak tahu kan takdir kitanya macam mana. So fotografer ni yang bagusnya ada team. So kalau dia dah blackout, team dia boleh cover. So tak adalah kita melopong dan nunggu fotografer tak datang-datang tanpa sebarang message ataupun berita, kabar berita. So okay, jom kita pergi shoot. Pakai comel-comel rugi tak? So itu saja untuk petang ni. Agak sebih with work with the heart. Yes, yang orang kata servis yang terbaik ni biasanya dia bermula dengan hati yang ikhlas lah.